iaitu seseorang itu diberikan peluang untuk beramal soleh. Dan insya-Allah Siti Sarah dah ramai orang yang menghadapi sakit COVID-19, kita dapati mereka mula bersedia untuk menghadapi kematian. Dan ya, memang jelas sekali, siapa yang dijangkiti, siapa yang positif, terus rasa macam nak mati kan. Ada sahabat baik saya do update walaupun dia kuarantin di rumah kan, ramai yang bila positif mereka rasakan bahawasanya bila positif saja, sebab ramainya yang meninggal kerana COVID, mereka rasakan bahawasanya umurnya dah tak lama. Mereka merasakan mereka sedang menghadapi saat di ambang kematian, walaupun belum nazak. Dan akhirnya apa yang berlaku kebanyakannya bila positif saja, mohon maaf dengan keluarga, mohon maaf dengan sahabat-sahabat, buat pengumuman mohon doa. Dan ramainya di kalangan kita yang ketika itu mula membanyakkan amal soleh, zikir kan, memberi wasiat, menyelesaikan urusan-urusan. Maksudnya subhanallah, mereka yang pergi dalam keadaan kerana wabak, kebanyakannya mereka yang telah bersedia dan sedang melakukan sebanyak mungkin amal soleh. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan isti'malahu qalu wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi." Yang bermaksud, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadapnya saat matinya, masya-Allah. Nabi bersabda, jika sekiranya Allah menginginkan kebaikan, iaitu kematian yang husnul khatimah, kebaikan terhadap hambanya saat matinya, saat dia nak pulang kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sentiasa melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh, Allah berikan dikurniaan melakukan amal soleh pada akhir kematiannya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana dia menjadikan sentiasa melakukan amal soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik padanya, kemampuan untuk dia beramal soleh, untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya. Masya Allah. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, kita boleh lihat pada Siti Sarah kan, pada orang yang meninggal kerana COVID-19, mereka adalah orang yang pada hujung hidupnya beramal soleh, bertaubat, memohon ampun, memohon maaf kepada manusia, berzikir. Dan mereka sebelum ditidurkan oleh para doktor, sebelum mereka dibiuskan, sebelum mereka nazak, mereka diingatkan oleh doktor untuk mengucapkan kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-puan sekalian, memang kita berduka dan kita rasa sedih dengan situasi ini, dengan berita ini. Namun di sana ada khabar gembira bahawasanya mereka ini pergi dalam rahmatnya. Mereka ini pergi dalam husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah itu ada pada mereka, subhanallah. Dalam duka ada suka, dalam derita ada bahagia, tuan-puan sekalian. Dan apakah khabar gembira yang lebih bahagia melainkan khabar kematian yang husnul khatimah? Sebab sudah pasti kita semua akan kembali kepada Ilahi, sudah pasti. Namun bagaimana kematian kita itulah yang akan menentukan sama ada kita dalam bahagia ataupun dalam derita, dalam dunia yang selama-lamanya. Kan, dunia yang selama-lamanya setelah dunia yang sementara ini. Subhanallah, seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda yang husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyuhada'u khamsah al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadam wa syahidu fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada 5, iaitu orang yang meninggal kerana penyakit taun ataupun kerana wabak. Maksud mati syahid ini adalah syahid bukan syahid dunia akhirat, ia adalah syahid dunia sahaja, iaitu kematian yang Allah ampunkan dosa, kematian yang husnul khatimah dan diampunkan Allah dosa-dosa. Yang kedua, sakit dalam perut. Yang ketiga, sakit mati lemas. Yang keempat, orang yang jatuh daripada bangunan ataupun runtuhan bangunan. Contohnya orang yang meninggal kerana berlakunya perang dan sebagainya. Seterusnya, orang yang jatuh daripada tebing ataupun syahid di jalan Allah.
Dan seterusnya sabda Nabi SAW, tanda-tanda husnul khatimah ataupun kematian yang syahid. Nabi SAW bersabda, qatlul muslimi syahadatun wa ta'un syahadatun wal batnu wal gharaqu wal mar'ah yaqtuluha wa waladuha jam'a. Yang bermaksud, seorang muslim yang terbunuh dikira sebagai seorang syahid. Kematian akibat wabak juga sebagai syahid. Subhanallah. Kematian kerana sakit perut juga syahid. Mati lemas juga syahid. Dan seorang wanita yang meninggal dunia kerana melahirkan anak dikira syahid. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita lihat pada almarhumah Siti Sarah berlaku ada tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama, ada 3 tanda sekurang-kurangnya. Yang pertama, kematian kerana wabak. Ini disebut dalam hadis Nabi, ia adalah kematian yang syahid. Yang kedua, kematian kerana melahirkan anak. Kita tahu kerana komplikasi melahirkan anak dalam keadaan Caesar bedah, bayi itu baru 8 bulan, keadaan itu sudah pasti sangat lemah, bertambah lemah. Saya pernah melahirkan anak secara Caesar, memang keadaan yang sangat lemah, dan pengalaman saya Allah berikan, pengalaman lahir Caesar, saya pernah melahirkan anak secara normal 6 kali dan Caesar 1 kali. Wallahualam, mungkin berbezalah Caesar setengah orang, tapi pengalaman Caesar saya melahirkan anak, ia sangat dahsyat dan ia sangat perik. Ia melangkaui dan melepasi 5 sakit, 6 sakit. Jika terkumpul 6 sakit, melahirkan anak secara normal, ia tidak boleh menandingi sakit Caesar tu. Bagaimana setelah hilang bius, subhanallah, bercampur dengan angin, saya tidak boleh mengeluarkan najis, kesakitan yang tidak boleh menggerakkan satu badan pun, nak gerakkan jari pun sakit. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak boleh nak, tapi paksa diri untuk berjalan, untuk bangun, untuk melangkah melihat anak, baby. Subhanallah. Ya, saya tahu pengalaman lahir Caesar ini sangatlah, badan kita terlalu sakit, terlalu perit, Masya Allah. Tak boleh nak gerak kiri dan kanan, tak boleh nak. Doktor menambah morfin, akan menambahkan lagi untuk kita menahan sakit, air mata mengalir. Mungkin setelah beberapa jam, beberapa hari setelah Caesar tu, barulah boleh kuat, boleh rasa, boleh bergerak dan sebagainya. Mungkin ada orang pengalaman Caesar dia tidaklah sukar. Tetapi subhanallah, saya boleh bayangkan bagaimana keadaan Siti Sarah setelah Caesar. Kemudian, yelah, Caesar tu ada kesan operation yang perut, lepas tu diterbalikkan kan, ditelengkupkan ke bawah supaya paru-paru kuat untuk bernafas. Sebab itu ia adalah satu keadaan yang sangat miracle jika selamat. Sebab apa? Masih lagi on bius, obat bius belum habis, kemudian masih lagi lemah kerana Caesar, kemudian bertarung pula dengan COVID-19. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi situasi penghujung Siti Sarah kerana COVID dan juga kerana melahirkan anak. Jadi keduanya itu bergabung sebagai tanda syahid. Dan yang ketiga, iaitu Nabi SAW sebut yang hadis Nabi tadi, antara tanda-tanda syahid dan husnul khatimah adalah apabila Allah berikan pada saat akhir kematian untuk beramal soleh. Subhanallah. Kita tahu Siti Sarah kuarantin di rumah dulu dalam berapa tempoh. Dan sudah tentu bila kuarantin di rumah ni, kita tak ada keluar, maka kita terjaga aurat kita. Kan? Dalam keadaan tersebut sudah tentu kita ni dalam situasi berjaga-jaga, jaga lidah, jaga solat, buat taubat, jaga amal soleh, sempat mohon maaf dengan suami, sempat peluk anak, sempat mohon maaf dengan anak, kan? Sempat mohon maaf dengan keluarga. Maksudnya betul-betul Allah bagi peluang untuk bersedia. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kata sesungguhnya, kan? Subhanallah, kita baca lagi sekali yang mana Nabi SAW bersabda,
Jika sekiranya Allah ingin memberikan kebaikan terhadap hamba-Nya, maka Allah menjadikan sentiasa melakukan amal soleh. Lalu sahabat bertanya bagaimana dia menjadikan sentiasa melakukan amal soleh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat nikmati Allah sekalian. Ada banyak lagi sebenarnya hadis Nabi tentang bagaimana tanda-tanda husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan Allah tanda-tandanya dan berdoalah. Berdoalah kepada Allah dan banyakkanlah mengulang-ulang zikir la ilaha illallah dan zikir alhamdulillah. Saat kita sakit, saat ada keluarga kita sakit, saat orang bertanya khabar kita, bagaimana apa khabar, kalau kita diuji dengan COVID-19 sekalipun, jika ada sikit pun pulih, ada sikit je kebaikan, besarkan kesyukuran. Ucap alhamdulillah saya semakin sehat, alhamdulillah saya semakin pulih, alhamdulillah saya beransur baik. Besarkan kesyukuran, sebab alhamdulillah itu Nabi sebut sebaik-baik doa. Kan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur maka pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Jika kamu bersyukur, kami akan menambahkan lagi nikmat, kami akan tambahkan lagi, makin sihat, makin kuat badan, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan sebaik-baik zikir kalimah ketika saat kita lemah, saat kita rasa kita dah semakin lemah, ketika itu satu kalimah yang selalu kita kena ulang adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan kalimah la ilaha illallah semata-mata kerana menghadapi kematian, tapi la ilaha illallah juga adalah satu doa. Sekerana kita sebut la ilaha illallah, tiada mengharap melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada meminta melainkan Allah, tiada tempat mengadu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat, mudah-mudahan mendapat iktibar dan kekuatan sahabat-sahabat semua. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa memohon husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma khtim alana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.